Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 25 ingin membentangkan tentang kes pencemaran air yang menjejaskan kehidupan rakyat Malaysia dan langkah-langkah menanganinya. Saya Noelia Hasanah binti Anwar Afani akan membentangkan tentang kepentingan pencemaran air. Seperti yang kita tahu, air ialah sebatian kimia yang wujud dalam bentuk cair. Air juga merupakan sumber semula jadi yang tidak ternilai harganya dan juga merupakan salah satu komponen ekosistem dunia. Bagi manusia, mereka memerlukan air untuk menjalankan kehidupan seharian seperti pengangkutan, perindustrian, perikanan dan sebagainya. Seterusnya saya akan membentangkan tentang apa itu pencemaran air. Berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pencemaran air juga disebabkan berlakunya perubahan langsung atau tidak langsung terhadap kualiti air sama ada dari segi sifat fizikal, radioaktif dan sebagainya sehingga menjejaskan dan memudaratkan kesihatan orang ramai, kehidupan liar seperti burung dan kehidupan akuatik. Namun, semenjak revolusi perindustrian berkembang pada abad ke-18, kualiti air semakin hari mula mengalami kemerosotan. Hal ini disebabkan oleh sikap manusia yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri menyebabkan berlakunya pencemaran air. Seterusnya, pencemaran air mempunyai 4 jenis, iaitu pencemaran terma, pencemaran ekologikal, bahan toksik dan bahan organik. Bahan toksik terdiri daripada racun serangga dan racun rumpai. Bahan organik pula terdiri daripada kelebihan baja atau kumbahan yang sengaja dibuang ke dalam air. Pencemaran terma pula adalah air yang digunakan oleh kilang sebagai bahan penyejuk dan dibuang ke dalam air. Akhir sekali, pencemaran ekologikal pula disebabkan oleh berlakunya tanah runtuh, seterusnya menyebabkan jumlah kotoran air bertambah. Itu saja dari saya teruskan pembentangan dengan Aida Zahira. Sekian, terima kasih. Baiklah, yang seterusnya saya akan membentangkan tentang punca ataupun latar belakang pencemaran air. Yang pertama, kes pencemaran air yang meningkat dari tahun ke tahun. Seperti yang kita tahu, isu pencemaran air sering dibangkitkan sejak kebelakangan ini, terutamanya di negeri Selangor. Sebagai contoh, sebuah syarikat utiliti air di Lembah Kelang telah mengesan sumber air mentah yang tercemar sekaligus mengakibatkan gangguan bekalan air yang boleh mendatangkan masalah kepada penduduk. Dan berlaku lagi pencemaran air pada tahun 2020 iaitu pencemaran air di Sungai Selangor yang mengakibatkan 4 buah loji rawatan air terpaksa ditutup, juga mengakibatkan gangguan bekalan air yang boleh menjejaskan aktiviti seharian penduduk. Seterusnya, tahap keprihatinan yang rendah dalam kalangan masyarakat tentang nilai dan keadaan semasa alam sekitar. Seperti yang dapat kita saksikan pada hari ini, sikap yang tidak bertanggungjawab kian terhakis dalam kalangan masyarakat. Sebagai satu contoh mudah yang boleh saya beri adalah apabila masyarakat pada hari ini membuang sampah ke dalam sungai ataupun ke dalam laut sesuka hati mereka tanpa memikirkan akibat buruknya kepada manusia maupun kepada alam sekitar. Dan yang terakhir adalah tentang ekosistem alam semula jadi yang bergantung kepada tindak tanduk manusia. Hal ini kerana keadaan saling memberi dalam perhubungan kita sebagai manusia dan alam sekitar terbentuk apabila manusia sebenarnya turut bergantung secara fizikal dan emosi kepada alam sekitar dan begitu juga sebaliknya. Ingin saya tekankan di sini, nilai kesejahteraan manusia bergantung ataupun dipengaruhi oleh nilai kesejahteraan alam. Oleh itu, kes pencemaran air ini menjadi tajuk perbincangan, menjadi tajuk kajian kumpulan kami untuk kami gambarkan perkaitan antara manusia dan alam semula jadi itu sendiri, khususnya sumber air. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor-faktor berlakunya pencemaran air. Faktor pertama ialah pembuangan sampah saraf ke dalam sungai, tasik atau laut. Tindakan ini banyak dilakukan oleh rakyat yang tidak bertanggungjawab dan tidak menitik beratkan kepada alam sekitar. Mereka akan membuang bahan buangan seperti sisa makanan, sampah plastik, minyak dan sebagainya ke dalam sungai. Oleh itu, pembuangan bahan buangan yang tidak terkawal ini akan menyebabkan sifat air berubah dan menyebabkan berlakunya pencemaran air. Faktor kedua ialah pembuangan sisa toksis oleh pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab ke dalam sungai. Mereka menganggap cara ini akan memudahkan proses pembuangan sisa kilang mereka dan ini akan menjimatkan kos pelupusan mereka. Pihak kilang akan menyalurkan sisa toksik seperti cecair kimia, bahan buangan radiatif dari magma dan buangan hospital yang tidak terawat ke dalam sungai. Faktor ketiga ialah pentumpahan minyak ke dalam longkang sungai atau laut. Tumpahan minyak ini kebanyakan berlaku kerana sifat seseorang yang mementingkan diri dan tidak mengambil berat kepada kebersihan alam sekitar. Contohnya, sesetengah kilang suka terus membuang sisa-sisa kilang seperti minyak ke dalam sungai dan ini akan menyebabkan tumpukan minyak tersebut terapung di permukaan laut dan
akan mencemarkan laut. Ini akan menjejaskan habitat kehidupan akuatik dan turut menyebabkan kepupusan kehidupan akuatik. Faktor keempat ialah proses pengendalian yang tidak cekal. Walaupun negara Malaysia membangun dengan pesat, tetapi isu pencemaran air di negara kita menjadi semakin serius dan tidak dapat diselesaikan kerana proses pengendalian air yang tidak cekal. Contohnya loji dan sistem paip air usang, rondaan dan proses pembersihan air yang tidak kerap dan loji air terawal sedia ada yang tidak mencukupi. Masalah-masalah ini akan menyebabkan isu pencemaran air tidak dapat dikawal dan menjejaskan kehidupan seharian manusia. Faktor terakhir ialah penerokaan hutan secara tidak terkawal oleh pihak swasta dan tidak swasta untuk pembinaan kawasan perindustrian, kawasan perumahan, pembangunan bandar dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti ini akan menyebabkan tanah menjadi longsor kerana tiada cukaman akar-akar pokok. Oleh itu, kemungkinan besar akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah apabila hujan lebat dan tanah-tanah tersebut akan terdedah kepada arus air yang deras dan akan mengalir ke dalam sungai. Dan ini akan menjadikan air sungai keruh dan tercemar oleh sisa-sisa kotoran tersebut. Selamat pagi. Hari ini saya akan membincangkan tentang isu pencemaran air dan kesannya kepada dua perkara. Pertama, kesan pencemaran air terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme. Kedua, kesan pencemaran air terhadap pembangunan negara dan bangsa. Antaranya ialah rakyat tidak mementingkan kepentingan dan kebersihan alam sekitar. Ini kerana mereka tidak tahu betapa pentingnya alam sekitar terhadap mereka. Sebagai contoh, mereka mengambil sikap lepas tangan dan memandang enteng kepentingan sumber air. Maka mereka membuang sampah merata-rata ke dalam sungai yang menyebabkan pencemaran air. Kedua, rakyat akan terbeban dengan pencemaran air dan akan hilang keyakinan terhadap kerajaan. Ini kerana kerajaan terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk merawat air yang tercemar. Ini akan menyebabkan kerajaan meletakkan cukai yang tinggi terhadap rakyat yang akan menyebabkan rakyat terasa terbeban dan marah kepada kerajaan. Ini akan menyebabkan rakyat memberontak dan akan mengakibatkan terhakisnya semangat patriotisme dan nasionalisme dalam dirinya. Kesan pencemaran air terhadap pembangunan negara dan bangsa. Pencemaran air menyebabkan kesan yang negatif terhadap pembangunan negara dan bangsa, terutamanya menjejaskan ekonomi negara. Di samping itu, pencemaran air juga menjejaskan reputasi Malaysia sebagai tempat pelancongan yang ideal. Ini kerana Malaysia akan dianggap sebagai sebuah negara yang pengotor kerana tidak menjaga kebersihan sumber air mereka. Selain itu, kematian hidupan akuatik dan marin juga akan terjadi apabila terjadinya pencemaran air. Ini akan menyebabkan kehilangan yang besar kepada negara Malaysia. Pembangunan komuniti setempat juga terpaksa dihentikan akibat pencemaran air. Ini kerana terjadinya gangguan bekalan air dan penyebaran penyakit berjangkit bawaan air seperti taun. Ini akan menjelaskan pembangunan negara dan bangsa. Antara langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani kes pencemaran air adalah dengan pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada. Penguatkuasaan yang tegas perlu diambil oleh pihak berkuasa dengan memberikan hukuman yang setimpal dan sewajarnya kepada pesalah supaya mereka takut untuk mengulangi kesilapan tersebut. Proses penguatkuasaan akan diambil oleh pihak yang bertanggungjawab, khususnya pihak Jabatan Alam Sekitar JAS. Fungsi utama JAS adalah untuk mencegah, menghapus dan mengawal pencemaran serta memperbaiki alam sekeliling selaras dengan maksud Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Selain itu adalah dengan mengadakan kempen kesedaran. Tujuannya adalah untuk memberi kesedaran dan membuka mata masyarakat tentang betapa pentingnya pemeliharaan sumber air. Terdapat pelbagai inisiatif boleh dilakukan untuk mengadakan kempen kesedaran. Contohnya melalui aktiviti-aktiviti gotong royong ataupun menyebarkan kempen-kempen melalui platform media sosial. Melalui kempen kesedaran ini, masyarakat dapat memulihkan sumber air yang tercemar supaya ia lebih selamat digunakan untuk aktiviti harian dan mereka akan lebih bersedia dan mengambil langkah awal untuk menangani kes pencemaran air yang akan berlaku. Akhir sekali adalah dengan mempraktikkan amalan kiltrar semula. Kiltrar semula merupakan proses di mana semua bahan buangan akan diproses semula untuk menghasilkan sebuah barangan yang baharu.
Bahan-bahan yang kita semula dapat menghasilkan sebuah barangan yang baharu ataupun digunakan semula untuk menghasilkan bahan yang lain. Amalan kita semula boleh dipraktikkan, contohnya seperti di rumah. Penduduk boleh mengasingkan sampah-sampah yang boleh kita semula dengan yang tidak boleh kita semula. Melalui amalan kita semula, ia dapat membantu mengurangkan penggunaan bahan mentah yang baharu dan juga bahan-bahan buangan yang boleh menyebabkan pencemaran. Kesimpulannya, kes pencemaran air yang berlaku adalah disebabkan oleh tindakan-tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab. Kes pencemaran air yang berterusan boleh memberikan kesan yang negatif kepada alam sekitar, pembinaan negara bangsa dan juga semangat nasionalisme dan patriotisme. Masyarakat perlulah mengambil iktibar betapa pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, terutamanya sumber air, supaya ia dapat dipulihkan semula dan digunakan untuk masa akan datang. Pemeliharaan air adalah tanggungjawab kita bersama supaya pembangunan lestari dapat dikekalkan untuk generasi akan datang.